Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, malam ni malam kisah seram subscriber, tapi sebelum kita mula aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari the segment podcast. Okay guys, jom kita layan intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Okay guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni adalah malam kisah seram subscriber, dan kita ada satu pemanggil yang bagi aku nama nickname dia dekat dalam YouTube tu memang sangat unik. Itu satu. Lagi satu, dia antara orang kata penyokong ataupun supporter kuat The Segment, supporter kuat daripada Santai Chill juga. Dan dia berada dalam talian sekarang. Jom kita bercakap dengan dia. Hello bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar bang? Khabar baik, Bis. Hafiz macam mana, sihat? Macam itulah bang, sihat Alhamdulillah. Cuma ialah bila time-time musim-musim hujan ni kan, sejuk-sejuk, jadi badan kadang-kadang tak tahan kan. Nanti mulalah nak demam, nak itu, nak ini. Abang macam mana kat sana, okey? Alhamdulillah, sihat. Okay. Sihat, Alhamdulillah. Okay semua. Okey bang, anyway, first of all saya nak ucapkan terima kasih sebab abang sudi untuk berluangkan sedikit masa dengan The Segment dalam malam podcast. Dan mungkin ada setengah-setengah orang yang mungkin kenal, ada yang mungkin belum kenal siapa abang ni sebenarnya. Mungkin abang boleh introduce diri abang dekat penonton-penonton kita, silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebenarnya Hazri bin Muhammad Aris. Okey, nama nickname Adat Bujana. Adat Bujana. Jadi Adat Bujana. Jadi nama nickname Adat Bujana ni ada apa maksud di sebalik nama Adat Bujana? Because bagi saya nama nickname Adat Bujana ni dia macam seolah macam agak unik tau bila kita letak nama Adat Bujana ni. Maksud Bujana ni apa benda sebenarnya? Okey. Bujana ni sebenarnya nama seorang gitaris kumpulan Gigi. Oh, abang suka kumpulan Gigi lah ni. Yes. Oh. Peminat tegar kumpulan Gigi. Peminat tegar kumpulan Gigi. Okey, kepada siapa yang peminat tegar kumpulan Gigi, korang boleh komen dekat chat box. Itu kumpulan Indonesia bang, Gigi lah. Ya. Ambil sempena nama dia lah. Saya kalau Adat, nama adat tu pun ada cerita kat tu. Nama adat tu pun ada cerita juga. Lain macam abang ni. Okey bang, malam ni kalau macam abang tahu untuk podcast kita bersembang cerita kisah seram Jadi dari side abang ada berapa banyak kisah seram yang mungkin abang nak kongsi dengan The Segment? InsyaAllah kalau masa mengizinkan ada 3 cerita. Okey. 3 cerita abang nak share. 3 cerita. Cantik 3 cerita. Okey bang, tanpa buang masa jom kita dengarkan cerita abang Adat yang pertama. Let's go. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini berlaku kepada kakak ipar saya. Okey. Kakak ipar abang ni dia anak daripada 8 orang adik-beradik. 3 lelaki dan 5 perempuan. Jadi di antara semua adik-beradik dia, kakak ipar saya ni yang lambat berumah tangga. Sampaikan dia punya nak berumah tangga tu dekat dengan isteri saya. Okey. Di antara sebabnya kakak ipar abang ni dia mengalami masalah, dia ni dilihat macam orang tua tu pada pandangan orang lain. Alamak. Orang nampak dia tua. Wah, dia nak dara lagi. Tapi abang nampak dia nampak tua ke nampak macam biasa? Masa abang kenal dia tu dia dah elok lah. Tapi ni sebelum ni lah. Sebelum tu. Okey. Jadi selain daripada dilihat tua pada orang lain,
dia sering mengalami rasa miang yang tak amat sangat tu pada waktu asar hingga nak masuk maghrib. Ada kalanya sampai ke tahap dia sukar nak bernafas. Jadi bila dah orang kata dah di scan, dah dibawa berubat kan, memang ada ramai yang cakap kena buatan orang lah. Kena buatan orang. Jadi kita tak tahu the whole story kan. Jadi kita pandang tu macam okay, ada story behind it. Tapi yang penting ni macam mana dia nak survive daripada keadaan tu. Keluar daripada kesukaran tu, kemudian menjalani kehidupan macam orang normal. Jadi dah lama dia berubat dengan beberapa orang perawat ni masih juga tak sembuh. Jadi ini mungkin takdir Allah lah. Dengan dia dari PJ, seorang perawat daripada Indonesia untuk memulihkan kaki ipar saya ni. Jadi perawat ni dia datang ke rumah. Kira panggil perawat daripada Indonesia. Yelah kan KL tu kan banyak orang datang daripada luar kan. So dia bawa dia jumpa ada satu wak ni daripada Indonesia, kebetulan duduk dekat PJ. So bagi ipar saya kenal, bawa ceritakan masalah, and then dia sanggup nak membantu. Jadi bagi ipar saya ni bawa dia lah balik kampung, bawa ke rumah kakak ipar saya tu. Perawat ni dia datang ke rumah, mula-mula dia jalan-jalan keliling rumah tu dengan tujuan orang kata nak merasa aura negatif kat rumah. Kemudian dia dapati ada aura kuat di bahagian belakang dapur, dia kata. Jadi dia kata dia syak ada sesuatu ditanam dekat belakang dapur tu. Jadi dia kata tak apa, nanti dia akan keluarkan secara batin lah. Jadi dia nak mulakan sesi rawatan ni, dia minta jangan pasang lampu kat rumah tu. Tapi waktu tu siang lah kan, jangan pasang lampu. Tujuan dia, jin ni kan fitrah dia tak suka tempat terang. Jadi suasana yang malam ni akan memudahkan perawat tu mengesan pergerakan jin yang dihantar pada kakak ipar saya tu. Jadi dia suruh kakak ipar saya ni duduk dalam bilik air, mencangkung sambil pegang sebuah mangkuk yang telah diisi dengan tepung bedak. Dia punya alat dia simple je, Fiz. Dia guna tepung je. Tepung makan ni? Tepung bedak tu. Bedak. Tepung bedak tu dia letak dalam tu, tapi mungkin dia dah baca sesuatu lah kan. Menurut ikut ilmu dan amalan dia kan. Jadi dia bagi tahu barang-barang yang ditanam tu akan disedut masuk ke dalam tepung tu. Jadi dia kata dia akan sedut bahan-bahan sihir yang ditanam di belakang dapur rumah tu, dan bahan tu akan berpindah dalam mangkuk yang dipegang oleh kakak ipar saya tu. Jadi dia pesan pada kakak ipar abang ni supaya pegang mangkuk tu sekuat yang boleh, kerana bila berlaku proses pemindahan tu, mangkuk tu akan bergerak. Jadi dia tak nak bagi apa yang ada dalam dapur, dalam mangkuk tu tumpah lah kan. Jadi selain pada tu, dia suruh seorang lagi saudara kakak ipar ni untuk duduk berjaga dekat tepi bilik air tu. Sebab dia kata dah selesai nanti sesuatu akan keluar daripada bilik air tu. Jadi perawat ni dia duduk dekat ruang tamu lah, sebab rumah kampung ni ruang tamu dia biasa ada dua, satu dekat tengah, satu lagi tu dekat yang bahagian belakang. Dekat dapur pun ada ruang tamu kan. Jadi dia mulakan sesi rawatan dia tu. Dalam proses merawat tu, tiba-tiba mangkuk yang dipegang oleh kakak ipar abang ni bergetar dan bergerak ke kiri ke kanan, ke atas ke bawah. Jadi kakak ipar abang ni bersusah payah ni nak kawal pergerakan mangkuk tu supaya kekal dalam pegangan dia. Jadi beberapa minit kemudian mangkuk tu berhenti bergerak, dan saudara kakak ipar yang ada berkawal dekat pintu bilik air tu terkejut sebab didapati ada satu sosok lembaga hitam berlari keluar dari bilik tu dengan sangat pantas menuju keluar rumah. Ni waktu siang ni, Fiz. Waktu siang Waktu siang. Punya orang kata punya ekstrimnya gangguan yang dia dapat kan. Sampai siang nampak kelibat tu keluar. Yalah, kalau siang tengok kelibat tu memang clear lah. Jadi perawat tu dia kejar. Dia kejar, tapi pergerakan makhluk tu terlalu pantas lah. Kan dia kejar, pergerakan dia pantas, jadi dia orang tak dapat nak tangkap lah. Jadi perawat tu datang balik, dia kata makhluk tu dah kembali kepada tuan yang menghantarnya. Sebab sihir yang dikenakan pada kakak ipar abang tu dah dibatalkan oleh perawat tersebut dengan izin Allah Ta'ala lah. Jadi
Bila kakak ipar serahkan mangkuk tu pada perawat tu, dia kirai-kirai lah kan. Dia kirai-kirai, bila dia periksa dalam tu, tahu apa yang ada dalam mangkuk tu? Apa tu? Tanah kubur. Weh, ya Allah, tanah kubur. Miang rebung Uish. dan rambut orang tua. Oh. Bahan-bahan tu dia dah puja dan dihantar pada kakak ipar abang. So, hingga dia kelihatan tua dan mengalami miang badan pada waktu asar hingga maghrib tu. Dan kadang-kadang mengalami kesukaran bernafas tu. Jadi maknanya ni yang rebung tu yang membuatkan dia gatal lah. Jadi rambut orang tua tu membuatkan dia nampak tua lah. Ya. Aduh, yai. Lepas tu dia gali lah balik belakang dapur tu. Dia ambil bekas yang dah ditanam tu untuk dimusnahkan. Sebab sihirnya dah dibatalkan. Jadi kakak ipar pun dirawat lah lepas tu. Sebab yang bisa-bisa yang masih tertinggal dalam badan tu kena dikeluarkan juga. Betul. Kan? Dan dipasangkan pendinding supaya tidak diganggu lagi oleh kejahatan dari makhluk yang dihantar tu lah. Di kawasan rumah tu juga dipagar oleh perawat daripada Indonesia tu. Jadi alhamdulillah lah kakak ipar abang tu akhirnya sihat, bertemu jodoh, bahagialah sampai sekarang. Ya, tapi berapa lama proses perubatan dia tu sebenarnya? Bertahun guys. Bertahun bang Dia merawat dengan orang ni sampai dia jumpa perawat daripada Indonesia tu barulah selesai. Maknanya sebelum dia jumpa perawat Indonesia ni dah banyak kali lah dia pergi merawat sana sini, semua tak menjadi. Terlalu kuat dia kata. Orang yang mengubat kata terlalu kuat. I see. Maknanya dia belum jumpa perfect match lah. Orang yang betul-betul mampu untuk mengawal keadaan tu. Boleh macam bang Tapi kira perawat yang wak ni pun boleh tahan juga power dia sebab kan dia menggunakan tepung bedak je. Yelah, orang yang biasa merantau ni banyak ilmunya Hafiz. Kan. Dia boleh merantau sampai ke sini, maknanya dia bukan datang kosong. Betul. Mesti dia ada bawa sekali ilmu-ilmu yang dia ada kan. Dia bawa sekali. Tapi masa lepas pada berubat apa semua tu, ada tak wak tu macam bagi tahu siapa yang menghantarnya dan sebagainya? Dia bagi hint je lah. Dia kata dia tak nak sebut. Dia bagi hint dia kata saudara terdekat tu. Saudara terdekat? Saudara terdekat. Allahuakbar. Ini dalam kalangan family ke ni? Dalam kalangan adik-beradik, mungkin adik-beradik mak atau adik-beradik ayah. Aduh. Sebab diorang ni biasalah rebut tanah lah, rebut itu, rebut inilah. Dan kakak ipar Abang Adat ni adalah kakak yang sulung? Kakak yang nombor 3. Oh, kakak yang nombor 3. Kakak yang nombor 3. Jadi yang kakak yang orang yang sulung, yang angah ni semua tak ada masalah lah. Dia seorang je ada problem ni. Dia seorang je. Tapi yang sebelum tu pun kakak yang sulung tu pun pernah agak kena. Benda yang sama lebih kurang? Lagi teruk. Jadi orang tua juga. Makan macam orang apalah, macam orang demam bela lah cara dia makan tu. Kalau dia makan habis satu piuk, dia kena macam tu. Oh, itu lagi ekstrim itu Lagi ekstrim. Pasal apa, bila dia tengok adik dia kena, dia marah lah kan. Dia tunjukkan sikap marah dia tu. Dia syak pada orang tu, dia marah lah orang tu. Orang buat tu, lepas tu dia pula kena. Aduh, dia panjang cerita dia. Tinggal lagi yang abang sharekan ni, cerita pasal kakak ipar abang ni lah, yang particular person ni kan. Tapi itulah bang dalam kalangan family pula tu kan, itu yang buat sedih sebenarnya tu. Yalah, manusia ni rambut sama hitam Pis. Betul, hati lain-lain dia kalau dia macam jadi di kalangan orang lain ataupun orang yang keluar daripada family, mungkin saya boleh faham sikit lah, mungkin ada dengki ataupun ada sakit hati dan sebagainya kan. Tapi bila dia jadi dekat dalam kalangan family, itu yang buat tak seronok. Sebab kan itu darah daging diorang sendiri ni kan. Habis nak buat macam mana? Iblis tu dia bukan kira adik-beradik. Iblis ni hasutan dia. Betul lah tu. Dia tak kira adik-beradik, orang terapat ke. Dia boleh jadi pada sesiapa pun. Itulah kan. Moga-moga kita ni dijauhkan abang Itulah yang penting, kita jaga hati kita supaya tak ada penyakit-penyakit hasad dengki ni. Hasad dengki ni penyakit yang paling teruk lah bang. Susah lah benda ni nak dia boleh bawa sampai jauh ke situ kan. Ingat tu guys hopefully kita dijauhkan lah daripada benda-benda macam ni kan. Oh, cerita Abang Adat yang pertama ni, masa Abang Adat cakap yang benda tu keluar daripada toilet tu berlari keluar. Benda tu saya dah start meremang daripada situ sampai habis. Lain macam dia punya penangan dia ni. Okey Abang Adat, itu cerita Abang Adat yang pertama. Okey, jom Abang Adat, tanpa buang masa, jom kita dengarkan cerita Abang Adat yang kedua. Okey, cerita yang kedua ni berlaku dekat kampung abang sendirilah. Waktu tu abang tengah belajar, tapi
waktu berlaku tu kecoh jugalah. Abang dah habis belajar, mak abang cerita kan pada abang, dan rasanya cerita ni abang tak pernah share dengan orang lain. So abang share dengan Hafiz dekat The Segment. Alhamdulillah. Peristiwa ni berlaku pada tahun 2006. Dalam mukim abang ni, dia ada kawasan dipanggil Batu 1, Batu 2, Batu 3 macam tu kan. Okey. Dalam mukim Labu tu ada satu kawasan dipanggil Batu 8. Dalam Batu 8 tu ada banyak kampung. Ada banyak kampung. Jadi kejadian ni berlaku pada salah seorang penduduk kampung dekat mukim Batu 8 tu lah. Dia ada seorang pakcik bekas tentera lah. Diceritakan oleh orang, pakcik ni dia ada pendamping. Jadi pada hayat dia menunjukkan sikap tak menyukai orang alim. Tak menyukai siapa? Tak suka orang alim. Oh, tak suka orang alim. Okey. Yang tak suka tu bukan dia, benda yang berdamping dengan dia tu lah kan. Ada saja yang dia buat nak tunjukkan sikap tak hormat dengan orang alim ni. Kebetulan berdekatan dengan rumah dia tu memang adalah satu surau kan. Ada satu surau yang orang gunakan untuk majlis ilmu, berzikir kan. Kadang-kadang bila guru tu lalu diludah kan. Sampai ke tahap tu kebencian dia. Tapi kita faham lah sebenarnya dia dipengaruhi oleh pendamping dia kan. Mungkin dia tak sedar dia dah sampai ke tahap tu kan. Jemaah surau tu memang heran lah dengan sikap pakcik tu. Cuma misteri di sebalik sikap dia tu terbongkar setelah dia meninggal. Sebab dikatakan orang pun waktu dia meninggal tu pun atap rumah terpaksa dibuka. Oh, atap rumah terpaksa dibuka? Atap rumah terpaksa dibuka. Sebab nak keluarkan, nak mudahkan dia meninggal tu. Kita ada dengar cerita kan orang-orang yang ada membela, ada didampingi oleh jin ke, sampai ke peringkat dia nak pergi tu susah, sampai terpaksa buka atap. Begitu juga berlaku pada pakcik tu. Okey. Jadi selepas dia meninggal ni, berlakulah kejadian-kejadian aneh dalam keluarga dia. Jadi waktu beberapa hari lepas penduri arwah rumah pakcik tu, anak-anak dan cucu arwah ni masih berkumpul lagi lah dekat rumah pakcik ni kat kampung kan. Jadi anak-anak pakcik ni dia nak mengemas lah. Mungkin nak bawa maknya tu, isteri pada arwah ni duduk dengan anak-anak kan. Jadi dia orang duduklah 2-3 hari dulu sebelum engkau mengemas semua kan. Jadi sedang dia orang berada dekat dapur ni mengemas ni, cucu-cucu dia ada dekat tengah rumah tengah tengok TV. Tiba-tiba isteri pakcik ni dikejutkan oleh cucu dia. Cucu dia turun bawah cakap, Nek, atuk ada duduk dekat kursi tengok TV. Jadi terkejutlah isteri arwah ni kan. Cepat-cepat dia bawa cucu dia tu turun daripada dapur, turun daripada tengah rumah, bawa turun ke dapur. Itu kejadian pertama. Kemudian kejadian kedua pula, pakcik ni dah adalah sikit harta kan, macam kereta kan. Dia ada guna kereta masa dia hidup dulu. Jadi bila dia dah meninggal tu, kereta dia tu terbiarlah beberapa hari kan. Jadi satu petang, anak perempuan dia ni nak pergi dekat kereta tu, nak ambil barangan peribadi arwah ni, nak dibawa masuk ke rumah. Anak perempuan je ni pergilah dekat kereta tu sambil diperhatikan oleh mak ni kan. Jadi mak dia tengok anak ni daripada pintu. Tiba-tiba si isteri pakcik ni terkejut bila dia dapati ada satu kelibat mirip rupa arwah sedang menghampiri anak perempuan dia yang sedang ambil barang dalam kereta tu. Dia datang dekat-dekat. Aduh, mak dia pergi datang dekat. Okey, alright. Jadi isteri pakcik ni menjerit panggil anak dia. Masuk rumah cepat gitu kan. Dia panggil, dia laung nama anak dia, masuk cepat. Jadi anak dia terpinga-pinga lah kan. Tak tahu apa kan. Tapi bila dah tengok maknya dalam keadaan cemas tu, segeralah dia masuk rumah. Mak dia terus tutup pintu kan. Jadi anak ni tanyalah kan, kenapa kan. Jadi mak dia mula-mula tak nak cerita. Tapi akhirnya dia cerita jugalah. Jadi bila dah jadi sampai macam tahap macam tu, akhirnya memang dia orang decide untuk tinggalkan rumah tu lah. Pindah keluar pada rumah tu. Kemudian ada satu lagi kejadian, Fiz. Bila rumah tu dah ditinggalkan, berbulan-bulan, jadi semak-semak naik lah kan. Semak-semak pun naik, rumput dah mula tebal. Jadi dia orang ni, family dia orang ni call lah orang kampung, upah siapa-siapa yang boleh buat kerja kampung ni, suruh tebas semak dengan mesin rumput dekat kawasan rumah tu. Jadi adalah satu orang pemuda yang sanggup lah datang ke situ buat kerja waktu siang, tak ada benda lah dia kata kan. Tu siang, pemuda tu mula-mula dia tebas semak samun keliling rumah. Lepas selesai dia menebas, dia mula hidupkan mesin rumput untuk mesin rumput yang dah makin panjang dekat halaman tu.
Jadi sedang dia leka memesan rumput tu, pemuda tu terdengar bunyi pinggan mangkuk berlagu di bahagian dapur. Aduh, mak. Jadi bila dah kerap sangat bunyi tu dia dengar, dia pun berhentilah memesan rumput tu kan. Dia pun pasang telinga, dia dengar bunyi orang berjalan dekat dapur tu. Pemuda tu dia pergi datang mendekati dinding papan rumah tersebut. Dia nak intai lah celah-celah papan dinding tu kan. Antara celahan dinding tu, dia nampak satu sosok tubuh mirip seakan-akan postur tubuh arwah tu sedang mencari-cari sesuatu di dapur, macam cari makan. Ya Allah. Dan ini berbulan-bulan selepas yang makcik dengan anak-anak tu semua pindah rumah lah. Maknanya belaan dia tu masih tak diusahakan untuk dibuang. Tidak dibuang. Jadi sampai sekarang lah keadaan rumah tu macam tu. Tak ada siapa yang balik tengok. Semak makin lama makin tebal lah. Sampai sekarang. Dekat mana abang tadi cakap? Labu Dekat Labu. Oi, dekat Batu Lapan Labu. Aduh, ya. Kepada sesiapa yang tinggal dekat area Labu, dekat Batu Lapan, kalau korang tahu yang ada satu rumah kat situ yang banyak penuh semak tu, mungkin itulah rumah dia kot rasa. Kan? Mungkin lah kan, kita pun tak tahu kan. Iyalah. Bang, tapi kalau saya jadi tukang pemotor rumput tu, saya kalau dah dengar bunyi-bunyi pinggan tu semua, memang dah tak ada nak intai dah. Tapi yelah, bila dah lama orang ingat tak ada apa-apa kan. Yelah, dah 2 bulan 3 bulan, yelah mestilah orang macam dah start melupakan lah benda tu kan. Orang dah move on lah orang katanya. Tapi bila kita menghampiri rumah tu, baru kita tahu masih ada lagi sebenarnya. Tapi okey, ini untuk pengetahuan saya lah. Saya pun tak berapa nak pasti sangat kan. Tapi saya nak minta advice daripada Abah Adat lah. Mungkin Abah Adat lebih, orang kata, lebih berpengalaman kan dalam benda-benda macam ni. Tapi kalau katalah benda-benda tu tidak dibuang dan sebagainya, jadi macam mana tu bang? Dia akan pergi pada waris-waris yang terdekat. Waris-waris yang terdekat dia akan pergi. Dan dia akan mencari siapa yang sanggup untuk menerima dia. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada orang tu sanggup ke tak? Sama ada dia akan menjelmakan diri dia akan tanya ke apa ke, macam mana? Itu saya tak berapa nak faham sangat. Dia macam-macam cara, Pis. Ada yang masuk dalam mimpi, ada yang datang panggil nama, seru nama. Waris-waris yang terdekat dengan dia. Dan kalau waris tu memahami keadaan tu, dia kena cari orang yang pandai untuk tangkap benda tu, kemudian dibuang lah. Dia tak ada cara lain, kena buang. Yelah, kena batalkan perjanjian tu, kemudian buang. Dia ada orang yang pandai buat tu kan. Seram kan. Sebab sampai ke sekarang benda tu masih dekat situ, masih mencari-cari tuan baru dan sebagainya. Dan mungkin yelah, dia akan travel around mencari siapa pewaris terdekat dia dan sebagainya kan. Seram bang benda ni. Itulah, benda ni kalau tak diselesaikan, itulah yang akan terjadi kan, dengan gangguan ada mimpi dan sebagainya. Jadi boleh ke saya katakan yang macam, kalau kita ada penonton-penonton kita yang kadang-kadang dapat mimpi-mimpi pelik mimpi-mimpi pelik, seakan-akan macam menyusu bayi lah, mimpi jumpa orang tu nak kena bersalam dengan orang, macam-macam mimpi yang pernah saya dengar kan. Jadi adakah itu sebenarnya benda yang pendamping tu datang dalam bentuk mimpi sebenarnya? Berkemungkinan besar. Sebab kita pun ada juga, sebab saya pun pernah berpodcast dengan sebelum ni dengan dengan Pika Storyteller dan dia dapat banyak mimpi-mimpi pelik yang macam mimpi hujan lah, mimpi tu macam-macam mimpi pelik yang dia dapat kan. Tapi tak tahulah sebab sama ada itu adalah saka ataupun pendamping yang akan datang pada dia untuk dia mewarisi itu. Saya betul tak berapa pasti lah itu kan. Ataupun mungkin Pika ni dia jenis yang ada magnet. Benda-benda halus ni mudah tertarik pada dia. Ada magnet. Kira macam dia suka lah. Benda-benda halus ni suka kat dia. Tapi sebenarnya Pika tu kalau dia berguru, dia boleh mengubah orang tu. Pika, kau dengar tak apa Abah Adat cakap ni kan? Kalau kau jumpa guru yang betul, boleh berubah orang. Mana dah tahu kan Pika? Boleh mengubah orang sebab dia ada ciri-ciri orang yang mudah untuk akses dengan alam sebelah. Okey, nanti saya sampaikanlah. Saya mengharap sangat Pika tengah tengok kita punya podcast ni kan. Mana dah tahu kan. Kod-kod dia tergerak hati untuk belajar dan mengubat orang. Kita tak tahu kan mana. Pika, macam mana Pika? Kalau kau ada dekat dalam show kita ni, kau komen kan? Komen tengok sama ada nak ke tak nak belajar untuk mengubat orang ni, macam Abah Adat cakap ni. Dia mengubat ni kadang-kadang tak perlu nak ubat orang pun. Ubat diri sendiri, jaga keluarga dah cukup dah. Betul. Dan itu yang paling penting lah orang kata kan. Yang penting diri sendiri dan keluarga. Okey, Abah Adat, jom
Kita dengarkan cerita Abadat yang ketiga. Okey, cerita yang ketiga ni berlaku pada tahun 2020. Berlaku kepada anak abang sendiri lah. Oh, pada anak abang? Anak abang sendiri. Okey. Anak kedua lah. Anak kedua abang ni dia melanjutkan pelajaran di sebuah kolej swasta dekat Ceras. Jadi abang dengan isteri pergi sana lah nak uruskan pendaftaran, yuran, segala macam keperluan anak kedua kita orang ni. Yep. Jadi dah selesai semuanya, kita pun hantarlah dia dekat kolej penginapan. Untuk urusan-urusan logistik lah. Jadi kemudian kita pun berpisah lah. Nak berpisah tu memang macam biasalah, bapa dengan mak ni biasa pesan lah, jaga solat, baca Quran, jaga diri kat tempat orang. Itu biasalah, standard lah. Kita akan pesan. Jadi selang beberapa hari lepas tu anak saya dia maklumkan yang dia dengan rakan-rakan dia telah berpindah ke kolej penginapan yang baru. Sebab yang dia duduk masa kita orang hantar tu, itu kolej sewa rumah kedai. Okey. So, jadi sekarang ni kolej penginapan yang dimiliki oleh kolej tu dah siap, and then pelajar-pelajar ni berpindah ke situ lah. Okey. Jadi abang pun datang lah pergi tengok kan. Pergi tengok, bermula tu okey lah, tak ada apa-apa. Kemudian 2 minggu kemudian anak abang ni dia call. Dia kata beberapa orang pelajar kolej tersebut mengalami gangguan. Ada yang menjerit tiba-tiba sebab nampak sosok tubuh warna hitam berdiri kat bilik air. Di waktu dia call tu abang pesan lah kan, baca Quran. Baca Quran untuk jaga diri sendiri ni, baca Quran. Bila dah dengar berita macam tu, weekend tu kita pun nak jenguk anak lah kan. Betul. Sebab kita dah dengar cerita macam tu, kita hati tak sedap lah. Betul. Jadi kita pergi jenguk anak. Jadi waktu bertemu dengan anak abang tu, dia mengadu dia pun dah mula kena. Allah. Dia mulanya nama dia dipanggil. Suara macam suara kawan-kawan, tapi sebenarnya waktu tu kawan-kawan dia semua pergi kuliah. Jadi yelah, dia kadang-kadang kos tak sama, jadual lain-lain lah kan. Yep. Jadi dia perasan, dia nasib baik dia tak jawab. Jadi bila kita ignore, dia up lagi satu level. Kan? Level yang kedua, dia dah start jatuhkan barang-barang anak abang. Pergi bilik air, dia jatuhkan lah. Sabun ke apa dia jatuhkan. Pergi dekat bilik, dia jatuhkan beg. Jadi anak abang ni bercerita dalam keadaan yelah budak kan, baru nak merasa keluar daripada rumah, nak hidup sendiri. Dia takut lah. Dia cerita tu sambil keluar air mata lah. Kan? Dia tak pernah alami keadaan tu, tak pernah duduk asrama. Abang cakap dengan anak abang ni, okey, Angah sabar dulu, teruskan mengaji gitu kan. Ambil gambar hot spot dekat rumah, dekat kolej tu, tunjuk dekat ayah. Kemudian saya pun ingat saya nak scan tempat tu kan. Sebab abang ni dah lama tak mengubat, jadi dah macam orang awam balik dah. Oh, maknanya abang sebelum ni memang pandai mengubat orang lah ni sebelum ni. Okay, sebelum ni abang ada jadi pembantu pada ustaz. Selama 3 tahun, kemudian abang berhenti sampai sekarang. Jadi bila dah lama kita tak amalkan ilmu ni, dia akan jadi apa? Dia akan jadi tumpul. Jadi karat lah. Jadi karat. Jadi nak hilang karat tu kena beramal. Kan? Kena duduk balik, kena rapat balik dengan Quran. Lepas tu kena selalu berzikir balik. Jadi rasa sampai satu peringkat rasa dah ready tu, tak silap abang lepas solat isyak lah, abang duduk atas sejadah. Abang mulalah sesi ruqyah. Dekat tangan abang ni ada handphone. Abang buka galeri, tengok gambar-gambar kawasan yang telah anak abang yang hantar kat abang kan. Jadi abang mulanya kita istighfar dululah 3 kali. Kemudian baca surah Fatihah banyak kali, sebab nak fidyah pada Rasulullah, pada Rasul-Rasul, pada sahabat, para syuhada, para wali Allah, orang-orang soleh, pada malaikat dan pada alam ni. Jadi kemudian abang pun berserah diri pada Allah dan menyatakan hajat, nak lihat secara batin apakah benda yang ganggu anak abang ni kan. Dia mula berzikir dan bayangkan. Dia bila nak buat tu, kita kena bayangkan tempat tu dulu. Abang berzikir, membayangkan tempat tu, kemudian meminta pada Allah, ya Allah tunjukkanlah benda-benda yang makhluk halus yang mengganggu dekat kawasan asrama anak abang ni. Kemudian dengan izin Allah dapatlah gambaran beberapa 2-3 makhluk dia. Postur tubuh dia macam manusia tapi hitam. Hitam dan macam berasap lah. Maknanya dia tak kuat sangat lah tu. Okey. Jadi sebab tempat tu orang perempuan yang duduk. Biasa orang perempuan ni lemah semangat kan. Yep. Jadi dia suka kacau. Dia pun berzikir lagi, mohon Allah Ta'ala hantar dia punya bala tentera untuk kepung bangunan tu. Kemudian nampaklah
beberapa kelibat warna putih pakai serban dan berjubah sedang mengepung bangunan tu lah. Dengan izin Allah Ta'ala, abang mohon lagi supaya entiti tu yang ada dalam bangunan tu tidak dapat berhubung dengan entiti di luar. Faham. Putuskan network dia. Dia abang berzikir lagi, mohon pada Allah supaya dikeluarkan makhluk tersebut pada bangunan tu dan masukkan dia dalam satu kurungan. Jadi dengan izin Allah, makhluk tu dikeluarkan dari bangunan tu dan dimasukkan dalam kurungan tu. Abang pun berzikir lagi, mohon Allah bukakan dia panggil, kalau istilah orang perubatan ni dia panggil laut kalzum. Okey. Tempat untuk memenjarakan makhluk-makhluk ni. Okey. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Lepas selesai abang berzikir lagi, mohon Allah datangkan satu bentuk pendinding yang menghalang mana-mana makhluk gaib dari mendekati bangunan tu. Dia pun berzikir sampailah Allah perlihatkan satu bentuk kerangka rumah yang turun dari langit, cover bangunan tu. Itu tanda bangunan tu sudah dipagar lah. Oh, I see, faham. Jadi dah selesai, kita pun tutuplah dengan Al-Fatihah dan doa ringkas. Jadi selepas beberapa hari abang kontak anak, tanya keadaan dia dekat kolej tu, dia kata tak ada lagi gangguan. Alhamdulillah. Jadi abang pun bersyukurlah pada Allah sebab keadaan sudah kembali seperti sedia kala dan anak abang dapatlah meneruskan pengajian dia dekat situ. Tapi masa anak abang kena ganggu ni dalam masa seminggu ke ataupun dia macam orang kata hari-hari yang lain ataupun semua gangguan tu pada hari yang sama ke macam mana? Dia bukan berturut-turut. Dia hari pertama dia panggil nama, kemudian hari kedua tak ada apa, hari ketiga dia jatuh barang. Dia macam tu. Dia ikut pada time dia lah, ikut pada dia suka-suka dia lah kan. Dan dia pilih waktu anak abang sorang-sorang. Pandai juga dia ni. Dia pandai main psikologi ke. Dia lagi hidup lama daripada kita kan. Betul kan. Okey bang, saya ada satu soalan dengan abang sebab saya pun yalah, sebab macam Afif ni pun kita bukan je lah macam pandai nak berubat sangat dan sebagainya kan. Jadi bila abang ada tadi cerita yang abadat berzikir dan sebagainya, jadi abadat dapat gambaran dari segi macam mana tu bang? Macam adakah daripada segi bayangan yang abang adat nampak yang tentera-tentera didatangkan dalam bentuk serban dan berjubah dan sebagainya, abang nampak bayangan ke atau macam mana? Abang nampak dalam abang punya fikiran. Faham. Jadi masa abang tengah berzikir, tutup mata berzikir ni, jadi bayangan tu ataupun gambaran tu semua didatangkan dalam bentuk fikiran abang lah. Ya. Faham. Sebab orang ni dia punya kasyaf berbeza-beza. Berbeza macam mana tu bang? Ada orang boleh nampak terus. Ada orang boleh melihat dalam dia punya pandangan batin. Bukan pandangan zahir. Dia ciri-ciri perawat ni dia bermacam-macam. I see. Abang ni jenis yang buat dari jauh. Abang tak mampu buat dekat-dekat. Sebab orang yang buat secara dekat-dekat ni orang yang betul-betul dah ada pengalaman dan memang ilmu yang dia belajar tu secara berdepan. Berdepan secara man to man. Macam abang ni, abang dia ajar cara gerila. Cara gerila ni maknanya kita serang hendap lah. Serang hendap dia jauh lah. Dia pun tak tahu siapa yang serang dia. Abang bukan jenis perawat yang orang jumpa datang jumpa saya bubat depan-depan. Abang bukan jenis yang tu lah. Abang tak ada plan untuk jadi macam tu ataupun memang abang tak nak? Memang tak nak lah. Ya, kadang-kadang bila kita jumpa depan-depan ni kadang-kadang pening kat kepala kan. Yalah, sebab dengan keselamatan anak bini lagi kan, nak kena fikir. Abang pernah, antara sebab abang berhenti tu, dia dah efek anak isteri. Itulah dia. Dia macam saya selalu fikir lah, kalau benda tu macam jadi kat diri saya seorang, InsyaAllah boleh hadap lagi lah kan. Tapi bila dah start mengganggu anak isteri, itu jadi problem. Yang itu kita lemah tu. Sebab kita punya kelemahan kat situ lah sebenarnya. Kita lemah dekat situ. Jadi kita nak lindungi keluarga kita. Jadi tak ada pilihan, kita terpaksa bodoh lah kan. Itulah dia. Seronok Abang Adat punya cerita kan. Sebab saya memang dah lama nak buat podcast dengan Abang Adat ni tau. Nampak nama Abang Adat selalu kan komen dekat kita punya premier. Kadang-kadang saya tengok dekat Santai Cim punya premier pun Abang Adat ada kan, bersembang. Jadi saya pun perhati juga Abang Adat, cara Abang Adat komen ni macam orang kata ini brother ni memang ada ilmu ni kan, memang berisi orang kata kan. Jadi itulah dia kan. Alhamdulillah kan kita ditemukan
untuk kata berpodcast sama-sama, bersembang, kongsi cerita dengan di segmen kan. Seronok cerita abang ni. Abang ada lagi satu cerita abang? Belanja lagi satu cerita bang? Seronok lah. Belanja lagi satu cerita. Okey. Alright, jom kita dengarkan cerita Abang Adat yang keempat. Let's go. Okey, cerita ni berlaku dekat rumah abang sendirilah. Ketika ni abang budak-budak lagi. Okey. Abang budak-budak lagi. Jadi kampung abang ni dikatakan berdekatan, berjiran dengan kampung Bunian lah. Okey. Dan antara rumah abang tu pun tempat laluan dia. Masa abang kecil-kecil pun abang pernah dengar suara orang riuh rendah dekat luar, semua orang dah tidur. Jadi keluarga kami ni kerap kali berdepan dengan suasana yang kita macam, kita dengar benda tu macam logik, tapi bila kita tengok orang ni tak ada. Suara tu macam suara orang. Jadi benda tu kita daripada kecil sampai ke besar alami benda tu sampai rasa macam dah mangli orang Kedah kata kan. Dah lali kan. Jadi ada satu kejadian yang berlaku ni, dia sedikit menyeramkan dan sedikit melucukan. Rasanya ceritanya abang pernah type dekat Hafiz punya apa ni. Oh pernah tapi tak tahulah Hafiz dah cerita ke belum. Rasanya belum kot, tak tahulah. Okey, kalau belum abang cerita teruslah. Ceritakan je samba. Okey, jadi rumah abang ni dia atas tebing tau. Di bawah tebing tu daratan yang paling rendah iaitu sawah. Okey. Jadi dekat sebelah sawah tu ada sebuah pigi yang digunakan untuk mandi. Jadi bila zaman dah moden sikit, air paip dah digunakan, pigi tu kita orang jadikan sebagai tempat sedut air untuk disalurkan air ke paip. Ada mesin dia lah. Ada mesin dia bapak abang beli. Kemudian kita orang pun mandi pakai paip dah lepas tu, dan tak mandi kat pigi tu lagi. Jadi satu hari mesin tu rosak. Jadi bila mesin rosak ni, akses air dah kena pergi kat pigi tu balik lah. Jadi mak abang ni biasa lah, masa tu abang budak lagi. Ada pukul 5.30 tu dia dah mula lah melalak kan, suruh anak-anak pergi mandi. Pergi mandi cepat kan. Dah potang dah ni kan. Abang pun pergilah turun mandi. Sebab nanti kalau senja kan, orang tua pula nak pergi mandi. Jadi dia suruh budak dulu. Kan. Jadi kebetulan mak abang, lepas kita orang adik-beradik mandi, mak abang pun mandi. Dan last kali ayah abang mandi. Jadi ketika ayah abang mandi ni, mak abang ni dia dekat bilik air. Dia baru dekat bilik air siang ikan. Waktu senja ni dah maghrib dah ni. Jadi dia buka pintu dapur tu, dia menyiang dekat pintu tu. Jadi daripada situ dia boleh nampak ayah abang tu kalau dia naik daripada tebing tu, dia boleh nampak. Jadi ayah abang ni dah selesai mandi, dia pun ambil wudu, and then dia isilah air dekat baldi. Untuk dibuat bekalan air tambahan kan. Jadi dia jalan naik ke tebing tu. Mak abang ni nampak lah ayah abang ni. Jalan lepas tu selangkah dia tengok ayah abang ni gaib. Lepas tu ada balik. Cuma kedudukan Abu Bakar dekat depan. Dan ke depan ayah abang tu melangkah lagi, ayah abang gaib lagi sekali. And then muncul balik berulang-ulang macam tu sampailah kelibat ayah abang tu berada dekat depan mata mak abang sendiri. Jadi mak abang ni dah macam confused lah, ni suami aku ke bukan kan. Jadi yang buatkan keadaan tu jadi okey balik bila ayah abang ni dia tegur mak abang. Awak ni dah kenapa? Gitu. Macam nampak hantu je. Memanglah. Jadi mak abang ni confirm laki aku dia. Jadi orang tua ni style dia tak cerita masa tu. Betul. Kan dia kan cakap dah pergilah masuk cepatlah. Pergi sembahyang gitu kan. Dia dah selesai semua. Waktu tengah anak-anak dah tidur semua, baru mak abang ni dia cerita dengan ayah abang. Dia kata macam yang abang cerita tadi lah. Kan ayah abang kejap ada kejap hilang. Kemudian kebetulan arwah tu abang berjiran dengan mak abang. Jadi dia orang yang lagi senior dekat situ kan. Jadi mak abang ni macam nak tahu, dia tanya lah dekat arwah atuk ni. Jadi bila dia cerita, arwah atuk ni ketawa. Dia ketawa macam dia bergurau lah tu, disoroknya laki kau kejap, lepas tu ditunjukkannya laki kau tu. Wah, waktu kita mengalami keadaan tu memang menakutkan, Fiz. Iyalah, memanglah. Kita tengok orang tu ada, kejap ada, lepas tu kau kat depan aku pula tiba-tiba kan. Makin lama makin dekat.
Dan kita tak tahu kelibat tu sebenarnya manusia atau bukan. Ya, betul. Benda yang saya paling tak suka bang adalah benda yang menyerupai. Memang saya tak suka kan. Betul kan. Jadi Datuk abang ni dia buka cerita lah. Dia kata dia biasa nampak budak lelaki tak pakai baju kaki ayam, orang tua tak pakai baju berkaki ayam, lalu lalang dekat rumah kita orang ni, dia kata. Menuju ke belakang rumah. Dia kata kalau ternampak tu buat tak tahulah tu jiran kita dekat alam sebelah, dia kata. Oh, ni yang si Kampung Bunian ni lah. Dan itu yang berlaku pada mak abang kan. Macam isteri abang pernah nampak budak masuk kat halaman rumah. Masuk dekat dalam dekat halaman rumah tu. Masuk ke halaman rumah, pergi dekat kereta. Isteri abang pergi kejar. Lepas tu Abang bini aku ni kejar siapa ni? Abang pun pergilah nak dapatkan isteri kita kan. Sekali bila dah sampai kat kereta, abang tegur isteri abang tu. Awak ni nak tegur siapa tadi? Kita ada budak kecil tadi masuk. Abang tu cakap lah, mana budaknya? Kita dah tak ada gitu. Aduh, ya. Itu ialah macam isteri abang dia orang luar, dia tak tahu. Yalah, mungkin bagi orang luar macam yalah memang budak lah yang masuk tu. Dia ingat budak lah. Kita ni yang orang kata senior citizen kat sini, kita tahu. Ni waktu senja ni mana ada budak kampung zaman moden tak berbaju. Ya, betul. Kaki ayam mana ada. Budak kampung zaman moden sekarang berbaju berhandphone siap kan? Kan? Tapi seram bang bila mak abang tu tengah siang ikan kan, tengah nak masak tengah siang ikan kan, nampak husband nak balik, seronok lah kan. Husband kau hilang pula. Aduh yai. Memang bila abang bayangkan lah macam yang mak abang cerita tu, abang kata itu memang ekstrim sikit lah kan, berbanding dengan yang lain. Saya duk terbayang apa bang kan, dia duk ada, lepas tu hilang, lepas tu ada, lepas tu hilang. Sab dia muncul balik depan muka mak abang tu, dia buka muka lain pula kan. Muka yang yang abang bayangkan apa? Yang abang bayangkan benda tu transparent. Dia transparent. Dia berada dekat depan kita, dengan kita sekali transparent. Sebab dia dah menghalang pandangan orang di depan kita tu. Itu lagi pening. Itu yang mak abang nampak ayah abang tu gaib. Wah, sebenarnya ayah abang tu ada dekat situ juga. Pasal benda tu berdiri kat depan dia. Tapi mungkin ayah abang pun masa tu jalan je lah, jalan macam biasa. Dia tak tahu apa. Ayah abang tak tahu apa. Dia pun tak rasa apa, dia nampak je lah bini dia tengah siang ikan kan. Itu yang dia tegur tu, kau kenapa nampak hantu ke? Kan. Boleh pula dia cakap macam tu kan. Memang member tengah nampak hantu lah dalam tu kan. Alright bang, terima kasih abang kan sebab sudi orang kata join the podcast dengan the segment bersembang cerita sampai belanja satu cerita dengan kita ni kan. Seronok bang kan. Guys, macam ni guys kalau korang rasa korang perlukan lagi ataupun korang nak lagi, abang datang lagi sekali untuk join ke part kedua. Tapi bang, kita punya penonton ni bang, dia ada satu kata apa, satu habit di mana kalau kata cerita orang tu seronok, best nak dengar, kadang-kadang dia orang minta sampai 4-10 bang. Kadang-kadang orang ada minta saya nak sampai 4-10 kata kan. Jadi kalau katalah video ni ataupun kita punya show malam ni dapat sambutan yang sangat luar biasa daripada penonton-penonton, abang nak datang lagi tak untuk part yang kedua? InsyaAllah kalau diizinkan, apa salahnya kan. Sebenarnya jangan tunggu penonton lah bang, saya pun nak minta part kedua sebenarnya. InsyaAllah Fiz, kalau abang punya jadual basking tak penuh, InsyaAllah. Itulah abang ada cerita yang abang basking kan. Jadi abang basking, abang main alat apa bang sebenarnya? Abang main lead gitar. Lead gitar lain macam Jimi Hendrix kan ni. Jimi Hendrix main gitar kan? Okay. Kiri memang abang pun kidal. Memang kidal lah tu. Malmsteen lah kalau kidal. Tak sampai tahap dia lah. Kalau Malmsteen dia kena pakai fret yang ada apa, orang kata dah modified punya fret kan, kalau nak jadi Malmsteen ni. Macam. Jadi abang selalu basking kat mana bang? Dulu Bangi, sekarang dah tak main kat Bangi lah. Sekarang main dekat Senayan, kemudian main dekat area Nilai. Isnin sampai Ahad. Isnin sampai Ahad. Jadi maknanya basking ni sebenarnya dah bukan jadi satu hobi lah kan. Basking ni maknanya dah jadi kerjaya abang lah, betul? Siang mengajar. Abang mengajar. Abang cikgu.
Allah. Tak tahu pun, tak ada dengar bunyi cikgu pun. Memang abang tak suka nak dedahkan diri abang ni. Apa itu kerja, orang kata kerja. Itu kerja luar pagar aku dah orang biasa lah. Jadi kerja hakiki abang adalah cikgu. Cikgu mengajar subjek apa bang sebenarnya? Kalau ikutkan abang punya degree muzik. Okey. Tapi pasal sekolah tu dia tak ada kelas muzik, abang ajarlah subjek macam geografi ke, PJ ke, seni ke. Jadi ini adalah sekolah rendah, sekolah menengah. Sekolah menengah Kan. Kepada student-student Abang Adat yang mana yang tahu dan kenal suara Abang Adat ni, korang komen dekat bahagian chat box. Abang Adat ataupun cikgu ni garang ke tak kat sekolah sebenarnya? kita pun nak tahu kan. Oh, maknanya abang siang kerja cikgu, malam buat basking. Jadi basking ni masih sekadar hobi lah sekadar hobi lah. Itulah kan. Tolong kawan-kawan kan. Tapi selalunya orang kata macam itulah, bila musician ni dia punya otak ni orang kata creative thinking sikit lah. Selalunya lah. Boleh ke saya cakap? Dari segi psikologinya dia banyak guna otak kiri. Kan? Psikologi. Alright. Okey Abang Adat, terima kasih sangat-sangat Abang Adat sebab join dengan malam podcast untuk hari ni. Tapi sebelum kita mengakhiri kita punya podcast, Abang Adat ada apa-apa pesanan tak untuk penonton-penonton di segmen yang tengah menonton sekarang ni? Silakan. Okey, terima kasih kepada Hafiz kerana telah menjemput abang untuk berpodcast pada malam ni. Pada followers dan subscriber, teruskanlah menyokong The Segment. Kita angkat The Segment ni ke tahap yang lebih baik, InsyaAllah, daripada yang ada sekarang dengan kerjasama dan sokongan yang diberikan. Abang berharap The Segment ni akan meningkat lebih baik daripada kedudukan yang dia ada sekarang. InsyaAllah. Terima kasih bang. Terima kasih sangat-sangat kepada Abang Adat dan juga semua penonton-penonton sebab orang kata menyokong perjalanan segmen daripada dulu yang orang kata tak ada siapa kenal. Alhamdulillah dah makin orang kata makin nampak kan. Dan saya pun sangat-sangat bertuah dengan adanya penyokong macam Abang Adat dengan subscriber yang lain, di mana selalu orang kata Abang Adat dan juga para penonton yang lain selalu bagi feedback daripada belakang bagi feedback macam mana nak betulkan, macam mana nak improve dari masa ke semasa. Saya sangat-sangat hargai bang. Terima kasih sangat-sangat bang. Sama-sama Abang ucap terima kasih kepada Hafiz kerana sudi jemput abang pada malam ni. Small matter abang, bak kata orang small matter abang. Okey, kepada sesiapa yang ingin berkongsikan kisah seram dengan The Segment, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram tengok Instagram ni saya ada satu masalah dengan Instagram ni. Sebab dulu Instagram saya ni senang bang, @hellosegment je. Tapi disebabkan pernah kena hack sebelum ni, saya buka Instagram baru. Bila jadi Instagram baru ni, dia punya handle panjang sikit kan. Korang boleh hantar DM kami di Instagram @thesegmentofficial. Okey, aku rasa itu je lah untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.